kasih. Saya silakan Parik Bunta 10 minit ya. Terima kasih Tuan Speaker. Saya terus masuk pada persoalan bajet 2014 dengan membawa isu yang masih lagi menjadi dasar dalam mana-mana kita membincangkan tentang tata kelola kewangan yang baik, iaitu pertama berhemah. Saya merasakan bajet yang kita bincang buat sekian kalinya adalah bajet yang banyak sekali menggambarkan ataupun melihatkan pembaziran yang dibuat oleh kerajaan yang memerintah hari ini, iaitu Barisan Nasional. Sedangkan kalau kita tengok Patah Melayu ya, di dalam kita memegang nilai-nilai yang murni, iaitu yang lama dikelek, yang baru didukung. Maknanya benda-benda asas yang orang kampung selalu cakap, iaitu berjimat cermat, pandai berbelanja dan sebagainya, mungkin seringkali kita dah dengar ya, ibu bapa kita orang kampung juga berpesan, tapi masalahnya kita tidak melaksanakan peribahasa yang baik ini di dalam melaksanakan tata kelola keuangan. Saya bagi contoh, antaranya ialah isu-isu yang berkaitan dengan perbelanjaan daripada Jabatan Perdana Menteri sendiri, yang saya kira hampir kesemua rakan-rakan di sini sudah memberikan pandangan tentang perbelanjaan yang besar itu, antara lain Tuan Speaker, yang melibatkan gaji-gaji yang diberi kepada CEO yang dibuat dalam Jabatan Perdana Menteri untuk kononnya memudahkan ya, pelaksanaan projek dan mencapai KPI yang ditetapkan. Cuma persoalannya kita melihat pembaziran terhadap gaji-gaji yang diberi kepada CEO ini kadang-kadang melampaui lebih daripada gaji tertinggi dalam perkhidmatan awam. Bagi saya ini satu, saya tidak sebut penghinaan, tetapi seolah-olah yang diluluskan untuk belanja gaji yang besar ini, dan saya rasa rakan-rakan sebelah sana akan bersetuju dengan saya, tidak ada mana hasilnya apabila kita dalam bajet yang kita buat tahun sudah, apabila dibentangkan laporan audit, kita masih mendengar perkara yang sama. Lainlah kalau kita invest, bayar gaji yang tinggi, tapi kita dapat menyelamatkan duit negara daripada keterisan dan sebagainya. Bagi saya itu tak apa. Tetapi belanja tinggi di dalam Jabatan Perdana Menteri yang meningkat dari masa setiap bajet hingga ke sekarang ni 16 bilion, tapi kita masih berbicara tentang ketirisan yang berlaku yang melibatkan berbilion-bilion ringgit. Itu satu. Bagaimana kerajaan melihat ya berhemahnya kita dengan duit ringgit ini. Yang kedua ialah PLKN yang memakan belanja 70 juta dengan berbagai masalah yang telah dibentangkan di dalam audit, laporan audit. Itu pun satu perkara yang saya rasa kami daripada Pakatan Rakyat melihat dengan rendah hati bahawa seharusnya PLKN ini kita nilai semula kerana memakan belanja yang besar, sedangkan berbagai penyelewengan berlaku dalam segi tata kelola kewangan dan kesannya itu pun tidaklah seberapa mana. Seterusnya ialah dari sudut berhemah, orang tua-tua kita berpesan, iaitu ketelusan dari sudut perolehan-perolehan kerajaan. Yang paling tinggi kita tengok berlaku keterisan dalam sejarah bajet negara ialah keterisan dalam perolehan pertahanan. Ini ada satu yang amat mendukacitakan kita, kerana dengan berlakunya keterisan dalam perolehan pertahanan, ia menyebabkan negara rugi berbilion-bilion ringgit, sedangkan duit yang kita gunakan atau belikan untuk perolehan ini boleh kita masukkan ke dalam perbelanjaan pembangunan, khususnya yang kita tengok peruntukannya sedikit. Saya terus masuk Tuan Speaker kepada satu lagi aspek, iaitu keberkesanan ya. Orang tua-tua juga ada menyatakan ikan di hulu, tuba di hilir ya.
iaitu satu perumpamaan yang menggambarkan satu perbuatan yang sia-sia dengan niat yang baik, tapi sia-sia. Maksud saya, kerajaan Barisan Nasional, dan saya kira mana-mana kerajaan lah, sudah tentulah, tak semesti Barisan Nasional sajalah, mana-mana kerajaan, apabila kita berniat baik nak tolong orang, ya, buat kebajikan, tapi biarlah kita buat itu jangan sia-sia, kerana kebajikan walaupun satu benda yang baik, tapi dia memakan belanja bagi pihak pemerintah, bukan free, bukan gratis itu, ya, dia perlu dapat apa tu duit untuk tolong orang. Tak ada dalam dunia kita nak tolong orang free, tak ada. Dan khususnya kepada kerajaan yang memang tanggungjawab dia memberi kebajikan kepada rakyat, tetapi mestilah kebajikan itu jangan sia-sia. Saya bagi contoh dalam subsidi, yang ni saya kena sebutlah, sebab ini saya beberapa kali sudah lontarkan di dalam Dewan Parlimen ini. Sekarang kita ada apa yang dinamakan sebagai subsidi yang sifatnya itu secara umumnya masih lagi di atas premis subsidi umum dari sudut bahan api dan juga makanan. Ya, subsidi umum ni maknanya general subsidi, semua orang dapat. Yang kaya pun dapat, yang miskin pun dapat. Ya. Walaupun kita menyatakan subsidi kita sekarang ini subsidi yang bersasar, tetapi sebenarnya realitinya subsidi kita ni banyak yang tersasar. Ya. Saya beberapa kali dah saya ulang di dalam Dewan Yang Mulia ini, Tuan Speaker, tentang kita kata subsidi petrol dan makanan contohnya. Subsidi petrol, orang miskin pun dapat, orang kaya pun dapat. Saya mencadangkan bagi keberkesanan bajet kali ini, apa salahnya kerajaan memikirkan subsidi yang lebih bersasar kepada mereka yang berpendapatan 3,000 ke bawah, supaya mereka menikmati subsidi petrol, bahan api dan juga makanan. Dan yang bergaji lebih pada itu, khususnya yang bergaji 10,000 ke atas, 6,000, 7,000, saya rasa mereka tidak memerlukan subsidi, mereka terpaksa bayar harga pasaran. Ya. Tapi yang ada sekarang, yang kaya gaji 10,000, 20,000 pun dapat, yang gaji 3,000, yang bawah miskin pun dapat. Tetapi bagi saya, yang banyak akan menggunakan subsidi petrol ini bukan orang miskin, tetapi orang yang ada kemudahan. Sebab itu saya mencadangkan, seperti yang dibuat oleh beberapa negara yang lain, bahawa subsidi yang kita maksudkan supaya berkesan ini, biarlah benar-benar kita boleh gunakan mekanisme subsidi e-petrol, yang mana mereka diberikan semacam satu kupon atau apa juga bentuk yang melayakkan mereka dapat, dan mereka akan gunakan, bukan bayar cash, pakai duit, tapi bayar kupon, di mana kerajaan sudah pun malah memperuntukkan subsidi untuk mereka. Adapun orang yang tidak layak, yang berpendapatan tinggi, mereka bayar harga pasaran. Dengan cara itu kita dapat selamat berbilion subsidi petrol yang kita bagi untuk minyak dan sebagainya, supaya duit itu kita guna untuk pembangunan dan sebagai pendidikan, kita labur balik dalam modal insan. Jadi tidaklah subsidi kita ini terbuang begitu sahaja. Dan satu model yang terbaik yang telah ditunjukkan iaitu di negara Iran sendiri. Saya bukan Syiah lah, tapi saya hanya menunjukkan satu administrative reform yang dibuat oleh kerajaan Iran pada tahun 2010. Mereka telah memperkenalkan subsidi reform, di mana 3 tahun kemudian mereka telah berjaya menjimat 100 bilion daripada khazanah negara apabila mereka telah buat subsidi reform kepada yang bersasar, bukan yang tersasar. Ya, Ya, Parik Bunta. Okey. Bulung. Saya nak landing dah ni. Jadi saya rasa itulah yang paling. Jadi saya mencadangkan dalam penggulungan yang poin saya yang terakhir ini, kita semua sayangkan negara ini. Saya rasa tidak timbul apabila kita mencadangkan pembangkang tak sayang negara, mereka nak cengok negara kita susah. Saya rasa itu bukan isunya, dan saya rasa rakan-rakan di sebelah sana pun tahu itu bukan isunya. Tapi maklumlah, ahli parlimen dia cakap begitu, sensasi lah sikit kan. Tapi sebenarnya kita tahu bahawa hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri lebih baik di negeri sendiri.
Kita tahu, semua itu kita tahu. Ia bukan isu sebenarnya. Apa yang kita cakap di sini, rakan-rakan saya bercakap di sini ialah tentang bagaimana tata kelola kewangan negara. Dari segi berhemahnya, dari segi berkesan. Maka itu saya mencadangkan. Pertama, Tuan Musi, Tuan yang speaker, bagi saya habiskan cadangan. Nanti takut tergantung, ya. Maknanya Parit Muntah tidak memberi cadangan, kata kawan-kawan kita. Pertama ialah saya mencadangkan tindakan susulan yang tegas diambil hasil daripada laporan audit negara. Saya rasa sahabat-sahabat sebelah sana pun setuju. Tegas. Jangan hanya kita akan ambil tindakan, sekarang ni 2 orang dah dirasabitkan begitu, lepas tu kita tak tahu apa jadi. So saya tak mau jadi intan dikalungkan di leher anjing. Itu pepatah Melayu. Ya, cakap tapi tak dengar. Ya. Jadi kita tak mau jadi intan dikalungkan di leher anjing. Jadi susulan tindakan tegas. Yang kedua, saya cadangkan ya meluaskan ya lingkaran pembayar cukai. Lingkaran pembayar cukai ini akan menghasilkan, meluaskan lingkaran cukai itu akan menghasilkan pendapatan kepada negara. Kemudian saya mencadangkan juga duty stamp untuk transaksi hartanah yang tinggi. Nilai mesti dikenakan duty stamp, termasuklah apa yang kita namakan cukai cukai keuntungan modal diperkenalkan. Dan saya harapkan juga data lengkap. Kalaulah kita kata GST kita nak perkenalkan pada 2015 1 April, seharusnya kita melihat ya keberkesanan subsidi bersasar ini dengan pada tahun 2015 kita telah sedia ada satu data lengkap mereka yang berpendapatan 3,000 ke bawah, di mana mereka ini kita akan gunakan pendekatan subsidi yang tersasar ataupun bersasar, minta maaf, subsidi yang bersasar, dan dengan itu kita dapat kawal duit negara supaya kena pada tempat dia, dan dengan itu mengikut model daripada negara-negara yang telah berjaya mengadakan subsidi bersasar ini, mereka telah berjaya menjimatkan beratus bilion ringgit. Daripada kita bercakap introduce GST boleh untung berapa ratus ribu ke, lebih baik kita fikir macam mana kita nak reform kita punya subsidi, sedangkan negara kita ini belum lagi ya sampai kepada tahap GST yang mana pepatah Melayu kata dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Belum lagi. Ya, ni dayung entah ke mana, perahu entah ke mana, air pun tak nampak. Buah perahu bocor. Jadi Tuan Speaker, saya rasa itu saja, cuma saya bagi izinkan saya menutup dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga mendapat berkat pada semangat hijrah ini. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, iaitu mereka yang apabila berbelanja, maksudnya kerajaan, juga mereka tidaklah berboros dan mereka tidaklah bakhil dan kedekut. Sungguhnya mereka mengambil pendekatan yang pertengahan, iaitu tidak boros dan tidak kedekut. Dengan firman Allah itu saya menggulung perbahasan saya. Ya.